kitab Pati Paridah, muka surat 55, baris yang ke-9 daripada atas. Baris yang ke-9 daripada atas, muka surat 55. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Malaikah, tajuk dia malaikah, dan wajib i'tiqad ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala malaikah, dan mereka itu malaikah beberapa hamba Allah, beberapa hamba Allah juga, beberapa hamba Allah juga yang dijadikan akan dia akan malaikah daripada nur, daripada nur, daripada cahaya yang tak biasa sekali-kali, yang tak biasa sekali-kali, yang tidak pernah sekali-kali bekerja maksiat. Berau ke me? Saya ni tak jelas. Bekerja maksiat ke mengerja? Berau yang tak biasa sekali-kali bekerja maksiat, dan tidak mereka itu malaikah bersifat dengan sifat manusia. Malaikah jadi masuk kepada pembicaraan bahagian yang ketiga lah ni dalam pembahagian ilmu tauhid, yang mana dalam pembahagian ilmu tauhid yang pertamanya pembicaraan ilahiyah berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagian kedua dipanggil bahagian nabawi, nubuwah ilahiyah, kemudian nubuwah kenabian. Selesailah pembicaraan berkaitan dengan aqaidul iman yang 50. Sekarang masuk kepada sam'iyah, perkara yang semata-mata dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak dapat dengan fikiran akal. Semata-mata dengar daripada ceritaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita tak boleh nak dapat perkara ni melalui fikiran akal. Malaikah kita boleh nampak dengan fikiran akal, kita boleh dapat dengan fikiran akal. Barzah contohnya kita boleh dapat dengan fikiran akal, tak dapat. Itu dipanggil sam'iyah. Sam'iyah ni perkara yang semata-mata dengar daripada apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pembicaraan ilmu tauhid dia ada 3 bahagian, yang mana ketiga-tiga bahagian inilah yang melengkapkan ke-6 rukun iman. Bahagian ilahiyah, ketuhanan, nubuwah, kenabian, dan sam'iyah, semata-mata dengar daripada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita lepas dah lah hak berkaitan dengan aqaidul iman yang 50. Itu bahagian ilahiyah dan nubuwah. Ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat. Bahagian ketuhanan, kenabian dan sam'iyah. Jadi sesah hak bicara hak berkaitan dengan terakhirnya hak berkaitan dengan bicara bab kenabian lah. Yang terakhirnya bicara berkaitan dengan mukjizat, perkara yang zahir pada mereka yang dilantik menjadi nabi dan rasul, itu dipanggil mukjizat. Kemudian yang terakhir pergi kepada karamah, pergi kepada pembicaraan karamah, perkara yang mencari adah yang berlaku kepada orang-orang yang soleh, itu dipanggil karamah. Dia karamah ni asalnya adalah kemuliaan, itu asal makna karamah. Tapi dikendaki karamah adalah perkara-perkara yang mencari adah yang berlaku kepada orang yang soleh. Berlaku pada orang yang soleh, perkara yang mencari adah dipanggil karamah. Yang mana karamah ni macam mukjizat juga. Karamah macam mukjizat, nyata pada tangan para aulia, nyata pada tangan para aulia. Sebagaimana mukjizat, perkara yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata contohnya tungkat Nabi Musa lah yang menghasilkan ular, tungkat Nabi Musa lah yang menjadikan laut terbelah 12 lorong. Apabila Nabi Musa alaihi salam pukul laut dengan tungkat, maka laut pun terbelah kepada 12 lorong. Adakah tungkat Nabi Musa yang menjadikan laut tu jadi terbelah, jadilah 12 lorong? Tidak, semuanya tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya zahir sahaja, nyata sahaja daripada Rasul. Mukjizat, karamah zahir, nyata daripada para aulia. Bukan para aulia yang menjadikan. Sebab sebagaimana para Rasul, para aulia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bicara malaikat pun beberapa hamba Allah juga. Para Rasul hamba Allah, para aulia hamba Allah, para malaikat beberapa hamba Allah juga. Bila hamba Allah lemah, yang kuasa hanyalah Tuan kepada hamba, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak mukjizat ke karamah hanya zahir, nyata sahaja daripada para anbiya. Karamah zahir, nyata daripada para aulia. Yang menjadikan tetap datang daripada Rabbil Alamin, Tuan bagi sekalian alam. Kemudian hak berkaitan dengan karamah termasuk yang wajib diiktikadkan. Sebab cerita-cerita karamah ni pun cerita di dalam ayat Al-Quran. Mana karamah, perkara yang mencari adah yang berlaku kepada aulia. Contoh karamahnya, contoh kisah Siti Maryam, yang mana Siti Maryam ni dapat makanan, dapat buah-buahan daripada pada masa yang bukan musim dia. Itu perkara yang mencari adah luar biasa. Macam mana berlaku kisah Ashabul Kahfi.
Ashabul Kahfi tidur dalam gua 300 tahun lebih. Yang mana Ashabul Kahfi ini ijma' ulama bukan para nabi. Maka hidup 300 tahun lebih itu, 309 tahun lebih dalam gua itu, tak ada jadi apa pun. Dia panggil apa tu? Perkara yang mencari adah. Bukan mencari adah. Kemudian ijma' ulama Ashabul Kahfi ini bukan para anbiya, maka dia panggil karamah. Ashabul Kahfi yang 7 orang tu, Maksalmina, Tamlikha, Martunis, Nainunis, Saribunis, Zunwanis, Falyastatiyunis. Anjingnya nama Kitmir. Maksalmina, Tamlikha, Martunis, Nainunis, Saribunis, Zunwanis, Falyastatiyunis. Itu 7 Ashabul Kahfi. Perkara yang mencari adah tu, itu dipanggil karamah. Sebagaimana cerita seorang lelaki yang dikurniakan dengan ilmu daripada kitab Taurah dan Zabur, dapat memindahkan istana Ratu Balqis dalam sekelip mata. Itu perkara yang mencari adah. Sebab berpindahnya istana Ratu Balqis bukan zahir pada tangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau berpindah istana Ratu Balqis zahir daripada tangan Nabi Sulaiman alaihissalam, dipanggil mukjizat. Tapi Quran jelas ini zahir daripada tangan seorang lelaki. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkata wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkata seseorang yang di sisinya Allah Taala kurniakan ilmu daripada kitab Taurah dan Zabur. Kata seseorang lelaki ni, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Mana aku boleh mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum engkau kelip buka dia dah. Ni. Jadi nyata berpindahnya istana Ratu Balqis bukan zahir pada tangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau zahir pada tangan Nabi Sulaiman alaihissalam dipanggil mukjizat. Zahir pada seorang laki-laki yang dikurniakan oleh Allah dengan ilmu daripada kitab Taurah dan Zabur. Ini dipanggil karamah, perkara yang mencari adah yang berlaku kepada para aulia. Kemudian nak tambah sedikit lagi lah sebelum kita sambung kepada pembicaraan malaikat ni. Dia perkara yang mencari adah ni, dia ada 8 nama. Dia ada 8 nama. Yang kita bicara dahulunya adalah irhas satu, mukjizat satu, karamah yang kita bicara. Irhas ni banyak berlaku perkara-perkara yang mencari adah kepada Nabi SAW. Pada masa mula dilahirkan sudah banyak berlaku perkara mencari adah. Dan masyhur kepada kita kisah Nabi SAW ke Syam diteduhkan oleh awan. Pergi balik diteduhkan oleh awan. Maknanya ini perkara mencari adah. Tapi pada masa itu Nabi belum lagi dilantik menjadi Rasul, maka tidak akan disebut sebagai mukjizat. Mukjizat ni zahir pada tangan seseorang Rasul. Nabi SAW dilantik menjadi Rasul umur 40, baru dilantik menjadi Rasul. Pada masa ke Syam, bawa barang perniagaan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Masa itu Nabi pun belum berkahwin. Maka Nabi masa itu bukan Rasul lagi. Jadi berlaku perkara mercaan ni dipanggil irhas. Alif ra ha alif sad, irhas. Irhas ni dengan bahawa apabila kemudian
mengaku ianya adalah Rasulullah. Oh, patut pun selama ni banyak berlaku perkara pelik-pelik. Oh, patut padanglah. Kenapa? Oh, Rasul. Itu dia panggil irhas. Lepas tu nak terjemah macam mana, wallahu alam lah. Sebab saya ngaji pun tak terjemah, cuma faham. Terjemahnya tidak, tapi faham. Apa di irhas ni? Kita nak kata apa? Persediaan ke apa? Maknanya apabila Nabi mengaku dilantik menjadi Rasul, maka padanglah banyak perkara yang pelik-pelik yang berlaku terdahulu. Memanglah sebab akhirnya dilantik menjadi Rasul. Itu dia panggil irhas. Apa makna? Tak tengok pula dalam kamus tu apa makna. Cuma begitulah. Mukjizat, irhas, karamah, begitu je. Kemudian satu laginya dia panggil ma'unah. Empat ni hak tu, empat ni. Empat ni hak sebenar. Lagi baki empat sebab dia ada 8 nama. Hak lagi baki empat tu hak sesat. Empat ni hak tu. Mukjizat, irhas, karamah. Satu dia panggil ma'unah. Ma'unah. Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'unah. Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'unah ni bukan ma'unah Bukit Sauk tu. Ingat tak? Ma'unah Bukit Sauk. Ingat Bukit Sauk? Tu ma'unah lain. Kan Bukit Sauk tu lah hak rapah. Hak gi rapah senjata dalam kem tu. Hak tu ma'unah. Ma'unah ni perkara yang mencari adah yang berlaku kepada orang awam, yang Allah melepaskan daripada mana ni? Tersepit. Contohnya beginilah. Contohnya ni bukan aulia, orang awam biasa. Orang awam bukan para aulia. Satu ketika tu dia tersepit. Maknanya reboh dah dianya. Kemudian harimau tu memang nganga mulut dah. Ngap dah jawapan dia. Ada ni. Ngap lah. Tak ada apa dah. Harimau ni lapar pula. Yang dia ni pula sudah jatuh dah, reboh dah. Pada masa tu yang ada di hati seseorang ni hanya ada Allah. Ada dah. Allah je yang boleh menyelamatkan dia. Allah yang boleh menyelamatkan dia. Dah dalam hutang dia seorang diri. Nak panggil siapa? Kalau ada kawan pun tak ada guna juga. Panggil kawan pun takkan kawan tu nak kita rajang harimau tu. Ke kita rajang? Kita rajang kenyang harimau. Daripada seorang boleh makan 2 orang. Kenyang harimau tu. Jadi masa tu tak ada dah. Di hatinya hanya ada Allah. Tiba-tiba harimau yang lapar, yang sedang dengan mulut nak ngap itu, tiba-tiba bundur, lepas tu lari pergi. Mencari adah ke tak tu? Kalau cerita kepada orang percaya ke tak? Ni seorang diri ni, seorang diri dalam kebun, dalam hutan, seorang diri ni. Lepas selamat dia pun balik cerita kampung dia seumpama tu. Orang pergi setuh dahi ke demam budak ni. Mana apa? Orang takkan percaya Mana mungkin seumpama tu. Harimau tu lapar, kejar molek-molek dah. Dia pula memang rebah dah. Tak ada apa dah. Memang jadi makanan harimau. Tiba-tiba harimau tu dia berpaling, lepas tu pergi je. Dia panggil apa tu? Mencari adah luar biasa.
Kalau cerita memang orang tidak akan percaya. Sebab apa? Berlaku seumpama tu. Tak mungkin, mustahil. Tak mungkin pada adah. Mustahil pada adah. Mustahil pada adah. Harus pada akal. Mustahil pada adah, tapi harus pada akal. Akal boleh terima. Tapi kita ni, dia kadang-kadang kita ni adah dengan akal tu dia buat sekali. Dok, mustahil akal. Mustahil adah. Akal harus belaka tu. Tuhan Maha Kuasa kan. Tuhan nak macam mana pun akal boleh terima. Tak logik pada adah, bukan tak logik pada akal. Tak logik pada adah. Lepas tu dia panggil mustahil adah. Jadi perkara ma'unah ni berlaku perkara yang mencari adah. Pada perkara yang mencari adah. Mana tak logik pada adah, tapi harus pada akal. Tapi mana kalau cerita memang orang tak percaya. Berlaku perkara seumpama tu mencari adah. Adakah seseorang itu aulia ilah? Orang awam, ma'unah dia panggil. Bukan panggil karamah. Bukan panggil karamah, dia panggil ma'unah. Sebab apa? Sebab dia bukan aulia. Dia bukan aulia. Dia hanya orang awam. Jangan sebutkan tu, oh saya jadi tok keramat dah. Sebab berlaku benda pelik tadinya. Tak panggil karamah, dia panggil ma'unah. Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia duduk di tengah laut, kena ribut di tengah laut. Adah kata tak ada dah lah, habis lah. Adah kata tak ada dah. Dah kena ribut Dia punya sampang kecil pula. Contohlah orang gingai walang-walang tau. Orang gingai dia naik apa? Tapi dia orang mengai ni naik ramai-ramai tau. Ada orang mengai seorang ni. Ada. Dia panggil apa tu? Dia tak panggil sampang, dia panggil apa tu? Kabel lah. Fiber lah. Fiber. Fiber tau. Kalau fiber tu seorang. Seorang. Oh tak pergi mancing seorang tau. Bahaya kalau pergi seorang. Ke macam mana? Ada orang kita sini suka memancing. Lepas tu balik pening kepala, ikan tak boleh, dia kata itulah pergi pasar boleh ikan lalu dah. Orang marah, orang tak minat dia cakap gitulah. Orang duk ajak, "Ustaz pergi memancing." Saya memancing hari-hari di pasar. Apa ni kepala naik atas darat tu berombok lagi ni tanah ni berombok lagi. Bukan tak pernah pergi, no. Ke laut pernah. Naik ke laut di Kuala Besut masa duduk pondok dulu, pergi ke laut. Perjalanan tu pagi pukul 3 petang baru berlabuh, malam buat kerja. Jalan pagi daripada Pengkalang Kuala Besut, pukul 3 ke 4 berlabuh, mana boleh jamak sembahyang. Malam buat kerja. Balik pondok tinggal mata dengan gigi je. Tinggal mata, tinggal gigi. Orang lain hitam. Tinggal mata dengan gigi. Oh tengok kerja. Dah hitam lah tengah laut. Ombak kuat. Semayang memang duduk tu bergelosor lagi punggung kita ni. Tak kata lagi kuat ombak, lagi kuat dia pasang lagu dikir. Allah takutnya kita takut ke mati, dia pasang lagu dikir. Kata pasanglah ngaji. Oh faham lah orang. Lagi kuat ombak, lagi kuat lagu dikir. Oh kita ni takut ke mati, dia ni pasang lagu dikir. Orang ke laut. Bukan tak pernah pergi tahulah. Tak mutahnya.
Tapi tak ada orang pergi seorang tau. Mana kalau kita dia seorang diri je. Ombak tu memang tak ada. Memang habis lah. Yang ada di hatinya tak ada dah. Hanya bergantung bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngonek orang panggil. Gantung ngonek hanya kepada Allah. Faham? Gantung ngonek. Kita orang anggap orang gitu. Gantung ngonek mana tak ada dah. Yang ada hanyalah Allah. Saat tu sepenuhnya bergantung hanya kepada Allah. Tiba-tiba umpama angin dia dah ribut tu tolong sampang dia, fiber dia sampai ke tepi patah. Dia panggil apa tu? Dipanggil perkara yang mencari adah. Dalam keadaan ribut yang seumpama tu, tiba-tiba mari mana angin ni? Tolong belahang. Siapa tepi patah? Dia panggil apa ni? Perkara yang mencari adah. Adakah seseorang tu aulia? Tidak, orang awam. Dia panggil ma'unah. Dia panggil. Bukan panggil karamah. Dia panggil ma'unah. Sama juga ni pun. Kalau cerita, kemungkinan orang tidak percaya. Kalau cerita. Berapa? Luar biasa. Tak logik pada adah walaupun harus pada akal. Dia panggil ma'unah. Jadi, mukjizat, irhas, karamah, ma'unah. Empat ni hak tu. Empat hak ni hak sesaknya. Yang pertama sihir. Itu kita maklumlah. Ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang diharamkan kita mempelajari. Ilmu yang diharamkan kita mempelajari. Dalam kitab Ihya Ulumuddin didatangkan ilmu yang dicela pada syarak. Ilmu yang dicela pada syarak. 3 ilmu yang dicela pada syarak. Ilmu dunia syarak tidak melarang. Ilmu dunia itu fardu kifayah. Untuk mentadbir perjalanan kehidupan manusia, ilmu dunia itu fardu kifayah. Bukan dicela pada syarak, bukan fardu kifayah, kewajipan. Fardu kifayah ilmu dunia. Ni yang dicela pada syarak. 3 ilmu. Yang pertama ilmu sihir. Yang kedua ilmu nujum. Itu dicela pada syarak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Satu lagi ilmu yang dicela pada syarak. Jadi nyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin 3 ilmu tadi. Ilmu sihir jelas, ilmu nujum jelas yang dicela pada syarak. Yang ketiga ilmu yang dicela pada syarak adalah ilmu-ilmu yang halu-halu. Ilmu-ilmu yang sir-sir, yang rahsia, sebelum ia mempelajari ilmu yang kasar-kasar, ilmu zahir-zahir. Ilmu yang halu-halu, ilmu yang sir dipanggil. Ilmu yang dia mendalami ilmu yang mana ilmu ni ilmu yang dakik dipanggil. Ilmu yang halu sebelum dia belajar ilmu yang kasar-kasar. Ilmu yang sir, yang tersembunyi sebelum dia belajar ilmu-ilmu yang jali, yang terang, yang jelas. Ini pun dicela pada syarak. Dipanggil mazmumun fi haqqi. Dicela pada hak dia. Ilmu tu ilmu sebenar. Ilmu yang daqiqul ilm, ilmu yang khafiyul ilmu yang halal, ilmu hakikat ni. Ilmu sebenar, tapi fahuwa mazmumun fi haqqi, dicela pada hak dia. Sebab apa? Dia belajar ilmu yang halu-halu, ilmu hakikat, ilmu syariat dia tak belajar. Ilmu yang sir, ilmu yang tersembunyi dia belajar. Ilmu zahir-zahir fardu ain dia tak belajar. Ini dicela pada syarak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Yang mana Ghazali kata orang awam membilangkan ianya dan ilmu yang baik. Walhal tidak seumpama tu. Ini ilmu hakikat. Dia menganggap itu ilmu yang terpuji,
ilmu tu ilmu terpuji, ilmu sebenar. Dia tu dia belajar ilmu yang hakikah, yang dakik, yang halu-halu, yang khafi, yang sir, sebelum dia belajar ilmu fardu ain. Dicela pada hak dia, fa huwa mazmunun fi haqqi, dicela pada hak dia. Orang pula kadang-kadang akak, oh jangan main dia tu sekarang, dia belajar ilmu tinggi. Dah. Sebab itu dicela. Waktu dia kata, arti yang dinyatakan oleh Imam Ghazali kita ayat Ulumuddin. Sihir tu kita maklum lah, ilmu dicela. Nujum kita maklum lah, ilmu cela ni. Orang belajar ilmu sekarang ni ada yang seumpama ni, belajar ilmu hakikah, kitab hakikah. Hak fardu ain ni tak belajar. Waktu duduk suhu kedai kopi. Dulu suhu kedai kopi, cakap tu kedai kopi, siapa tengah malam buta, tuan kedai tutup api dah, duduk dalam gelap, bersembang dalam gelap pula, makan di nyamuk. Cerita pun cerita hakikat. Tuan kedai kena tutup api lah, nak tidur esok kena bangun awal pula nak berniaga. Dia duduk kedai lama mana pun minum ais cawang je, tak nak makan apa pun, tapi dia punya bersembang hakikat. Kita pula pergi angkat, oh dia ni ilmu tinggi. Dah orang ilmu tinggi dah cakap gitu. Tak cakap gitu. Ini cerita orang dulu, cakap ada kopi. Orang sekarang share dalam FB, nak cerita dengan ngaji hakikat. Marilah kalam-kalam hikmah dalam FB. Yang mana kalam-kalam hikmah tu tak boleh nak share kepada orang awam, timbul fitnah. Bab pembicaraan dia halu. Ni orang seumpama ni share dalam FB, nak suruh kata dia tu ngaji tinggi. Dulu cakap kena kopi. Ilmu asalnya ilmu tu salah. Dah. Ilmu sebenar, ilmu hakikah ni. Tapi dia tu belajar tak kena darajah orang panggil. Tu dicela kata Imam Ghazali. Tu dicela. Dia jangan main orang gini. Dia cakap kalau kita dengar tak jawab kita. Dia kata, awak ajing pergi surah ke tak? Ajing lah pergi surah. Ya gitulah, ajing pergi surah. Awak cuba tanya ustaz surah, dia kata. Tanya apa benda pula? Besok saya tanya ustaz surah tu lah. Dah pergi surah kan? Tanya dia. Tanya ustaz tu. Di manakah letaknya nikmat ibadah? Nak cerita ni hakikat ni, siapa nikmat ibadah, di mana letak? Ginilah kata, kalau nak tanyalah di manakah letaknya nikmat teh, buat banding ke dia gitulah. Disuruh saya tanya ustaz di surah. Saya kata ginilah, dia nak tanya nikmat ibadat kita faham dah. Ginilah kata, kita nak tanya bab nikmat teh. Sebelum tanya nikmat teh ni, kena tanya dulu siapa tukang bacuh teh. Lepas tu nak tanya siapa tukang bacuh teh, kena tanya dulu teh ada tak dapur tu. Kalau teh tak ada dapur, kena tanya teh ada tak kedai. Teh kedai tu pula mana? Lori atau lagi teh kedai. Lori nak atau pula tu, kat kilang dia proses habis tak lagi. Hak kilang pula tu tempat tanam tu tanam ke tak lagi. Mana tu umbi nak tanya nikmat teh ni ambil daripada hak tanam teh mula-mula tu. Dia punya. Dia pun ambil kotak rokok, dia isap rokok. Dia tak rokok. Kotak rokok. Dia kata ni, kotak rokok ni kita je kata kotak rokok. Kalau tak kata kotak rokok, bukan kotak rokok dia kata. Dia kata nak gimana pula dia ni. Macam jawab Quran. Quran tu kita kata Quran. Kalau kita nak kata Quran, bukan Quran. Ada ni. Hari nak beli kita faham dah. Dia pun ambil kotak rokok. Saya bahasa dia abang. Sekarang ni abang kata kotak ni bukan kotak rokok, maka bukan kotak rokok. Saya kata bukan kotak rokok, walaupun abang kata bukan kotak rokok, walaupun saya kata bukan kotak rokok, kotak rokok lah kata, tak kata pun. Tapi dia sendiri ke Quran. Dia pun senyap, dia pun cakap khas masa. Dah cakap dah, nak cerita hakikat. Ada ni. Dia saya tanya ustaz surah.
Dia tanya, pernah pergi surat? Pergi juga, kata. Cuba tanya Ustaz surat, dia boleh jawab ke tak? Dia tak kenal. Itu contoh, nak cerita. Kita pula pergi akak, oh ni orang hakikat tinggi dah dalam. Itu ilmu yang dicela pada syarak. Dia belajar ilmu yang halus-halus, dia tak belajar ilmu hak kasar-kasar, fardu ain. Ini banyak sekarang ni. Jadi sihir kita maklum, ilmu yang dicela. Maka berlakulah perkara yang mencari adat. Itu sihir. Satu lagi dia panggil, hak ni rendah sikit daripada sihir. Dia panggil syu'uzah, dia panggil syu'uzah. Shin, ain, waw, zal, marbutah. Syu'uzah ni dia lebih kurang sihir jugalah, tapi dia rendah sedikit, yang mana kita panggil dia silat mata. Silat mata. Syu'uzah dia panggil silat mata. Tukang silat mata ni luar biasa. Mencari adah, kita tak boleh nak buat macam dia buat. Kerana luar biasa itulah dia boleh buat satu boleh cari duit lah, boleh cari duit kan. Dia buat apa? Buat pertunjukan dia, pertunjukan silat mata. Dia boleh buat pertunjukan silat mata. Sebab apa? Sebab luar biasa. Yang mana terkadang silat mata ni pun dia ada campur juga dengan sedikit sihir. Mana kita kata bukan tak ada sihir, tapi memang bijak dianya. Ada silat mata. Tak ada maksud silat mata. Mata kita tu tak tengok molek, dia tipu je. Tu silat tau, panggil tau. Silat mata. Mata kita silat tengok. Cuba tengok molek. Bohong tu. Bukan bohong, maknanya dia buat masa kita tak tengok. Atau silat mata. Itu dipanggil perkara mencari adat. Satu lagi dia ada 4 lah hak salah sesat ni. Dia panggil ihanah, ihanah ni untuk menghina. Ihanah ni untuk menghina. Contoh yang berlaku kepada Musailamatul Kazzab. Apabila Musailamatul Kazzab mengaku bahawa dia ni adalah nabi juga. Bila dia mengaku dia nabi, maka puak-puak mereka itu minta macam mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dari nabi juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mukjizat. Apabila Musailamatul Kazzab dia mengaku dia nabi, maka dia kena ada mukjizat jugalah. Musailamatul Kazzab ni, maka Musailamatul Kazzab ni dia pun nak tunjuklah mukjizat yang mana seseorang tu mata dia tu buta sebelah. Mata dia tu sebelah tu tak nampak, sebelah tu molek. Jadi dia pun ludahlah hak mata yang buta sebelah tu. Sebelah tu comel, sebelah tu buta. Dia pun ludah hak mata hak buta sebelah tu bukan jadi celak. Mata hak celak jadi buta kedua-dua. Mencari adat apa lagi? Ada ni. Orang tu mata dia buta sebelah. Bila mata dia buta sebelah, jadi dia mintalah supaya Musailamatul Kazzab perobatlah mata hak buta sebelah. Maka Musailamatul Kazzab dia pun ludah ke mata hak buta tu supaya jadi molek mata hak buta tu. Tiba-tiba mata hak comel sebelah tu jadi buta kedua-dua belah mata. Mencari adah ke tak? Mencari adah, tapi untuk menghina, nak menzahirkan pembohongan dia. Dia panggil ihanah, dia panggil. Yang mana air telaga tu air tu terlampau sedikit.
Jadi puak ni minta supaya Musailamatul Kazzab biar jadi banyaklah air tu. Dia pun ludah atas telaga tu, kering terus air. Tak ada air langsung. Mencari adah ke tak? Mencari adah. Tapi dia panggil ihanah, untuk menghina, untuk menzahirkan pembohongan Musailamatul Kazzab. Dia panggil perkara mencari adah. Satu laginya yang kita nak kena ingat, yang kita duk minta tu kan, wa a'udzubika minal makri wal istidraj. Kita berdoa tu, wa a'udzubika minal makri wal istidraj. Kita minta berlindung dengan Allah daripada tipu daya wal istidraj. Wa a'udzubika minal makri wal istidraj. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada tipu daya dan dipanggil istidraj. Istidraj ni pun nak letak makna wallahu a'lam lah. Cuma yang saya biasa mengajinya letak makna permua. Faham permua? Dia hak permua ni, hak ni lah, orang kafir, orang fasik. Tuhan beri. Buat apa kerja berjaya. Dia kafir. Dia fasik, melakukan maksiat. Tapi dia punya pekerjaan dia berjaya. Dia panggil istidraj. Tuhan permua, ambil. Sampai masa mati, seksaan selama-lamanya. Tu dia panggil istidraj. Tapi yang kita nak bicara di sini, istidraj perkara yang mencari adat. Tapi itu pun dia panggil istidraj. Itu panggil permua. Saya mengaji lah, itu terjemah permua. Kita ni faham kedok permua tu macam mana, wallahu alam lah. Permua ni gini lah. Contoh, biasa tunggu sahabat contohnya, dia bela ayam. Ayam kapung ni, ayam kapung, sebelah malam dia tak makan sebab mata tak nampak. Badan mata tak nampak, gelap. Malam tak makan. Ada pun ayam daging tu tuang dia pasang api, pasang lampu air daging ni supaya dia boleh makan siang malam. Kalau tengok pada zahir seperti tuang dia sayanglah pada air daging ni. Nak banding ayam kapung, tuang dia tak sayang. Sebab dia makan sebelah siang saja, sebelah malam dia tak pasang api. Maka ayam kapung ni sebelah malam tak boleh makan lah sebab tak nampak. Ayam daging tak, sebelah malam pasang lampu. Jadi ayam daging ni boleh makan siang malam. Kalau tengok kok, maknanya tuang dia sayang pada air daging tu. Ada beri gemuk, semelih jual. Gitu. Ayam kapung ni semelih pun sayang ni. Pada mati gitu je ayam kapung tu. Semelih pun sayang. Tak semelih. Berapa sayang. Tapi ayam daging ni we makan siang malam seperti tuang dia kasih. Ada permua, ambil makan banyak-banyak biar gemuk, biar cepat boleh sembelih, boleh jual. Ada. Itu dia panggil permua. Jadi orang kafir, orang fasik ni tuan beri tu. Tuan beri sampai masa Tuhan matikan tiba-tiba. Punyalah dia kerjaan dunia berjaya, semayang bang pun tak peduli, belajar pun tak peduli, dengan kejayaan, kekayaan, kesenangan, buat bagai-bagai maksiat, tapi dianya kesenangan dia bertambah, kekayaan dia bertambah, dia semayangnya tidak, buat maksiat semata-mata. Tapi Tuhan tak balak pun, Tuhan tak tarik pun rezeki Tuhan tak jadikan kerja dia jadi kandah. Ada cerita kerja dia comel sentiasa. Dia panggil istidraj. Ini Tuhan kata, falamma nasu ma zukiru. Bila lupa mereka itu akan barang yang diperingatkan.
lupa akan hukum hakam agama Allah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami bukakan baginya akan pintu segala perkara, bagai-bagai nikmat mereka dapat. Hatta iza farihu bima utu, sehingga mereka gembira dengan apa yang diberi pada mereka. Akhaznahum baghtah, kami akan rentak, rentak, kami akan senjauh, senjauh apa senjauh? Getak ni getak tau. Getak ni hok gelewak keting kena getak budak ni. Tu apa? Tepi getak dak. Hok gini apa? Senjauh tau. Getak je juga tu, senjauh. Senjauh. Akhaznahum baghtah, kami akan tarik, kami ambil, kami matikan dalam keadaan terkejut. Ini. Beri, dia gembira dah dengan apa yang dia dapat. Sampai masa Tuhan pun matikan tiba-tiba. Ada istidraj dia panggil. Tapi kita nak pergi kepada istidraj, perkara yang mencari adah, perkara yang mencari adah yang berlaku kepada orang fasik. Mana dia wa'ama niat di hati dia nak dapat, nak jadi tok khamat lah niat di hati dia nya. Tapi dia orang fasik, belajar fardu ainnya tidak fasik, berakidah tak belajar fasik, sembahyang pula tanpa ilmu, hati pula riak wujud takabur fasik. Tapi dia wa'ama dia nak supaya Tuhan beri dia karamah. Dia ingat ke jalan dia betul, dia ingat ke jalan dia orang soleh, oleh dia orang fasik. Dia nak supaya Tuhan jadikan dia tok keramat. Bila dia jadi tok keramat, jadi wali, mudahlah, mudah dia nak cari penyokong, mudah nak cari pengikut. Sebab apa? Sebab dia tok wali dah, tok keramat dah. Dia wa'ama sampai masa Tuhan beri dia perkara yang mencari adah. Dia tahu penyakit orang, dia tahu kosak hati orang. Dia banyak perkara dah. Dia tahu cara nak berobat orang. Macam karamah kepada orang soleh, aulia. Hak ni kepada orang fasik, bukan panggil karamah, panggil istidraj. Tapi bukan ilmu sihir. Ilmu sihir tu lain. Pakai jin lah, pakai apalah. Lepas tu pakai jin, pakai apa pun, dia baca ayat Quran. Kita ni bukan hafal Al-Quran. Ayat Al-Quran kita tak erti pun. Yang mana kadang-kadang orang sihir ni, dia baca ayat Quran separuh, dia apa? Dia baca ayat Quran separuh. Lepas tu dia muja ke apa? Tapi bunyi kau arah, kita ingat kat ayat Quran lah. Lepas tu kadang-kadang masa kuat. Lepas tu masa tak bunyi, dia macam apa? Lepas tu dia pun kuat ayat Quran. Ni. Lepas tu dia pun ada ni. Golongan ni kadang ayat Al-Quran dia boleh kerak, disambung. Jadi ayat tu sudah jadi makna berubah. Tapi ayat Quran dia kerak sikit, dia jadikan macam satu ayat. Kita bukan hafal Quran, kita ingat ke ayat Quran betul tu satu ayat, panjang dia baca, dalam tu bukan satu ayat, dia potong, makna sudah lagi. Ini sihir dia panggil. Kadang-kadang oleh kerana ayat Quran kita panggil perubatan Islam. Terkadang dia menggunakan jin, dia tak nama perubatan Islam, tapi sebenarnya terbabit dengan jin. Kadang-kadang yang terjerumus dalam perubatan, dikatakan perubatan Islam, sebenarnya dia terbabit dengan jin. Orang belajar agama, dia belajar agama, yang beri ilmu pada dia pula orang agama. Dia pun ambil lah, kemudian dia pun gunalah, ambil manfaat daripada ilmu tu. Lepas dia turut macam-macam dia kena hak dia beramal tu muja tarik jin. Dia orang belajar agama dah.
Bila dia sudah seolah-olah dia sudah sudah menggunakan khidmat jin tu, jadi tak boleh tinggal dah, sebab jin tu sudah berbudi dengan dia. Mana jin sudah berbudi dengan dia, sebab jin tu tolong dah dia ni. Nak berobat balik, carilah Tok Bomo mana-mana pun kelepar Tok Bomo lagi. Sebab apa? Ni jin ni tak boleh buang dah dia. Sebab apa? Sebab si Anu ni sudah guna khidmat dia, sudah termakan budi dia, tidak ditinggal. Bunyi macam perubatan Islam yang beri itu orang agama juga kena cermat, dia ada bagai-bagai. Tu jin istidraj tidak babik dengan jin, tak babik dengan jin, tak babik dengan sihir. Dia beramal, akhirnya Tuhan buka rahsia kepada dia. Tapi dia orang soleh, aulia, bukan dia orang fasik. Dia panggil istidraj. Hak ni apa ni ditakuti? Hak ni lah. Marilah nak tengok keramat saya. Dia tahu pula orang tengok keramat dia. Sebab apa? Sebab saya wali. Dia angkat dia wali pula. Bayangkanlah. Tapi kalau dia pergi, orang pergi jumpa dia boleh cerita sungguh. Sihir? Tidak. Dia guna khidmat jin? Tidak. Lepas tu Tuhan buka pada dia. Karamah? Bukan. Istidraj. Dah mu nak sangat jadi tok khamat. Ambil sampai masa akhaznahum baghtah, Tuhan pun getak, Tuhan tarik, mati dan kena sesat. Tapi dia beranggapan dia wali, pengikut beranggapan guru dia wali, tapi bukan wali, orang fasik. Dah berlaku benda pelik itu istidraj. Kita kena faham molek. Berlaku benda pelik, kita karamah lalu dah. Tidak. Ada istidraj, hak sihir, hak ilmu jin tu hak lain lah katanya. Hak ni hak istidraj, tidak ada ilmu sihir, tidak ada ilmu jin. Hak istidraj ini hak paling ditakuti. Sebab tu apabila seseorang dikatakan berlaku perkara mencari adah, yang pertama kena selidik macam mana perjalanan agama dia, orang soleh ke tidak. Orang soleh ke tidak. Sebab dalam kitab kita ni, karamah ni nyata daripada orang soleh yang beramal dengan hukum-hukum Allah dengan secukupnya. Ni yang kita bincang dalam kitab ni kan, karamah ni nyata daripada orang yang soleh yang beramal dengan hukum-hukum dengan secukupnya. Ilmu fadha'in beres, akidah comel, hak zahir amalan dicomel dengan fiqh, hak amalan hati pun comel dengan ilmu tasawuf. Hukum Allah dengan keluarga dia disempurnakan, hukum Allah dengan jiran disempurnakan, hukum Allah dengan masyarakat disempurnakan. Ni orang soleh yang beramal dengan hukum Allah dengan secukupnya. Berlaku perkara mencari adah, baru dipanggil karamah. Tapi kalau belajar pun tidak, apa pun tidak, wa'ma ada pergi duduk pondok, dia tak belajar. Dia duduk berzikir dalam pondok dia, itu zikir, belajarnya tidak. Akhirnya dia mengaku dia wali. Tunggu dah dapat Tuhan, dia kata tunggu dah dapat Tuhan, dia dapat Tuhan. Mengaku wali, dia tak belajar tak apa pun, dia main duduk berzikir je. Ada yang jadi ising, macam-macam lah. Sebab di pondok ni dia terbuka, dia tak ada pagar, tak ada apa. Yang mari pondok ni kadang-kadang dia sudah bawa bagai-bagai fahaman yang dia belajar dengan guru yang lain. Mari duduk pondok, kita tak dengar kata tunggu pondok, dia ambil hak amalan di guru itu terdahulu, wa'ama, akhirnya jadi ising, jadi macam-macam. Bila berlaku apa-apa, tunggu pondok yang disalahkan oleh ibu bapa, anak dia jadi gila kerana tunggu pondok. Padahal dia ambil ilmu lain, dia tak pakai ilmu tunggu. Sebab ilmu tunggu ni tak sampai ke Tuhan. Hak guru dia asal tu sampai ke Tuhan. Ni banyak berlaku di pondok. Seumpama ni, bila jadi seumpama tu, tunggu yang disalahkan. Anak-anak dia digila kerana tunggu pondok tu lah. Dia ada bagai-bagai. Mari pondok tak belajar, hidup berzikir je. Akhirnya jadi wali, dia kata.
Ialah kadang-kadang dia boleh cerita apa yang ada dalam hati orang. Dia belajar ilmu sihir, tidak. Dia bersahabat dengan jin, tidak. Itu perkara mencari adah, betul, perkara mencari adah. Dah karamah ke? Istidraj, bukan karamah. Ada ni. Kita kena ingat baiklah. Nak kena beza antara karamah satu, istidraj satu. Jadi perkara mencari adah ada 8, 4 yang sebenar, 4 yang sesat. Hak sebenar mukjizat, irhas, karamah, maunah tadi tu, maunah pertolongan daripada Allah. Hak sesatnya sihir, su'uzah, ihanah, istidraj. Yang kita nak letak melek antara karamah dengan istidraj. Karamah dengan istidraj. Perkara yang mencari adah yang berlaku pada awliya illah dipanggil karamah. Perkara yang mencari adah yang berlaku pada orang fasik dipanggil istidraj. Jadi 8 nama perkara yang mencari adah. Jadi kita bicara malaikah tadi tu kita baca semulalah. Bicara mula hak berkaitan dengan malaikah, dan wajib i'tiqad ada bagi Allah malaikah, dan mereka itu malaikah beberapa hamba Allah juga. Hamba Allah. Malaikah bukan penolong Allah. Malaikah bukan pembantu Allah. Walaupun malaikah dipanggil mudabbirati amra, mudabbirin, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. 4 kepala malaikah dipanggil mudabbirati amra, malaikah yang mentadbir alam. Malaikah yang mentadbir alam. Mudabbir hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra minas sama', Allah yang mentadbirkan. Malaikat dipanggil mudabbir majazi. Hakikinya malaikat beberapa hamba Allah juga. Hamba lemah. Hamba lemah dipanggil mudabbir majazi. Macam kita lah. Kita ni kan pegawai takbir lah, ni penguruh lah, ni pengarah lah, apa macam-macam nama. Itu majazi. Hakikinya Allah yang mentadbir segala-gala. Betul ni takbir rumah tangga, takbir situ, takbir situ, takbir situ. Itu majazi. Hakikinya malaikat sendiri pun adalah beberapa daripada hamba Allah juga. Bukan malaikat umpama penolong, pembantu Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat dengan sifat istighna. Allah maha kaya. Allah lepas tidak berhajat kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berhajat kepada malaikat untuk mentadbir alam. Kesemua yang berlaku adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.